Salam sejahtera. Okay, kita lihat satu lagi topik penting untuk BMSPM KSSM, peperiksaan yang semakin mencabar para pelajar. Jadi kita lihat bagaimana membuat persiapan. Okey, bagi KSSM ini, kamu tidak dapat lari daripada buku-buku teks yang telah pun disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu buku teks tingkatan 4 dan buku teks tingkatan 5 mempunyai pelbagai tema dan isu yang berkaitan dengan peperiksaan kertas 1 dan juga kertas 2, 3 dan 4 SPM. Jadi kamu adalah baik kamu menelaah buku teks bila-bila ada masa, baca buku teks. Basically you can open any page and read. Okay, it's very resourceful. Both the books are very resourceful and directly related to the exam. Okay, kita teruskan hari ini. Kamu belajar BM mesti kreatif lah. Mesti tak boleh guna cara-cara dulu konvensional, itu tidak begitu berkesan. Okay, tengok topik ini contohnya. Kamu tengok gambar pun kamu patut sudah tahu. Kamu akan teropong macam inilah selepas dapat keputusan SPM. Apakah jalan ke mana kamu nak pergi dalam kehidupan. Jadi topik yang menjadi perbincangan ramalan kita hari ini ialah kerjaya impian, dream job. Semua pelajar, semua generasi muda, remaja memang akan mempunyai dream job. Tapi dalam dunia hari ini memang ada pelbagai jenis pekerjaan, tapi perubahan banyak berlaku. Jadi saya bimbang yang kamu tidak boleh terlalu rigid dengan cita-cita masa kanak-kanak dulu. Masa kanak-kanak kamu mungkin ada macam-macam cita-cita. Tapi hari ini cita-cita itu sama ada dapat dipertahankan atau dicapai menjadi terus menjadi satu tanda tanya kerana perubahan-perubahan yang berlaku dalam kemajuan teknologi. Terutamanya sekarang orang bercakap tentang AI, Artificial Intelligence ataupun kecerdasan buatan. Ini akan mengubah kerja kamu. Cara kamu bekerja akan terus berubah. Jadi kamu kena cari jalan macam mana. How to fit into the economy of the future. The economy is big. It's going to be very big. Various field. But how are you going to fit into the economy? Kalau where you fit in is also your dream job, then it is fantastic lah. Memang itu satu restu daripada Tuhan lah kepada kamu. Kalau tempat yang kamu diletakkan dalam kehidupan ini juga merupakan dream job kamu. Okey, ingat kerjaya impian satu topik yang sangat-sangat penting. Tapi macam mana nak capai dream job kalau SPM pun fail? Beribu-ribu pelajar setiap tahun gagal BM SPM, gagal sejarah SPM. Macam mana nak cari dream job? Jadi kamu kena bangkit, kena berjuang, memastikan yang kita tidak mau gagal. Okay, bagi mereka yang gagal BM yang kamu belajar sejak tingkatan 1, darjah 1 sampai tingkatan 5 belajar BM boleh gagal. So something is seriously wrong, isn't it? Ataupun gagal dapat kredit. Dua-dua ini menjadi satu masalah besar dalam kalangan pelajar. Jadi siapa tidak bersungguh-sungguh, lupakan dream job. If you don't have a dream job, you will be working for other people's dream, You will be helping making other people's dream come true because you don't have your own dream and you're not serious about your own dream. So, how to see whether you're not serious? This is it. Tengok keputusan kamu. Keputusan peperiksaan di sekolah menjelaskan betapa seriusnya kamu dalam sesuatu mata pelajaran. Okey, topik yang kita nak bincang hari ini ialah kerjaya impian kerana dalam domain peribadi kamu sebagai pelajar tingkatan 4, tingkatan 5, sebagai generasi muda, kerjaya ni satu perkara yang sangat-sangat penting. Okey. Kalau topik kerjaya impian, kita boleh lihat daripada 4 sudut saja. 4 perkara saja penting di sini. Iaitu sebab-sebab seseorang memilih sesuatu kerjaya, career atau profession, kesan-kesan negatif sekiranya seseorang tidak mempunyai kerjaya impian, langkah-langkah untuk mencapai kerjaya impian, dan kepentingan-kepentingan kerjaya impian dalam kehidupan. Daripada 4 skop ini yang kita boleh fikirkan untuk karangan, malah untuk ujian bertutur kamu,
Yang negatif ni saya tidak yakin yang akan ditanya dalam peperiksaan. Biasanya peperiksaan tidak menanya kamu perkara-perkara yang negatif lah. Yang lebih penting ialah sebab, langkah dan kepentingan. Okey. Kerjaya impian. Sebab-sebab seseorang memilih sesuatu kerjaya impian ada dalam buku teks kamu. Ini saya ambil daripada buku teks kamu. Senarai ini memang ada dalam buku teks. Maka soalan ini sudah pasti dah ada dalam bank soalan Lembaga Peperiksaan Malaysia. Mungkin keluar tahun ini, mungkin keluar tahun depan, kita tak tahu. But it's already there. Okay? Sebab orang pilih sesuatu kerjaya, I'm sure it's already there. Jadi kamu kena mendalami topik ini. Okey, mengapa orang memilih satu kerjaya? Minat dan cita-cita. Latar belakang akademik dan kemahiran. Pengaruh dan sokongan keluarga. Pengaruh kawan pun boleh. Ekonomi semasa. Ekonomi ya, masa COVID, cita-cita orang berubah. Ada yang jadi pemandu Grab saja sebab dia tidak boleh bekerja, kilang-kilang ditutup dan sebagainya. Okay, suasana pekerjaan, pembangunan career development, pembangunan kerjaya, kepuasan kerjaya, job satisfaction dan personality diri. Tengah orang tengok, kamu tengok dari apabila dia sudah usia remaja, dia tahu dia ni boleh jadi pelakon, dia boleh jadi penyanyi, dia boleh jadi pemuzik. Dia dah kenal yang personality diri dia sesuai untuk sesuatu kerjaya. So you have to study yourself, your strength and your weaknesses. And you have to strike a balance in between. Okay? Okay, selepas tu, kesan-kesan negatif sekiranya seseorang tidak mempunyai kerjaya impian. Masa depan kabur lah. Kalau tak ada kerjaya, maknanya tak ada pendapatan. Tiada hala tuju dalam kehidupan. You won't have direction in life. You don't know where you're going. Kurang motivasi untuk belajar. Tengok pelajar yang bercita-cita nak jadi doktor sejak tingkatan 1, dia akan belajar dengan rajin. Sebab dia nak jadi doktor. Bagus. Dia jadi tak jadi itu tak penting tau. Mencapai atau tidak tak penting cita-cita ni. Ada cita-cita ni, dia akan memberikan direction, hala tuju dalam kehidupan kita. Kurang motivasi. Orang yang tak ada cita-cita ni, dia kurang motivasi, pembaziran masa dan tenaga dan terpengaruh oleh gejala negatif. Dia akan terlibat dalam gejala-gejala sosial macam dadak. Kamu buat apa pun kamu akan dapat geng lah. Kamu pergi main bola, kamu dapat geng. Kamu nak isap dadah, kamu akan dapat geng. Kamu buat apa gejala pun, kamu pasti akan ada geng. Jadi jangan anggap kerana ada geng, itu adalah perkara yang kamu perlu lalui. Okey, pilihan sentiasa di tangan anda. Okey. Langkah-langkah untuk mencapai kerjaya impian. Okey, kita boleh mencapai kerjaya impian dengan mencapai kecemerlangan akademik dulu. Akademik nombor 1. Kita pergi sekolah nombor 1 untuk akademik. Nombor 2 baru co-curriculum. Jadi kecemerlangan dalam akademik, dalam mata pelajaran bahasa, sains, matematik, semua ni sangat-sangat penting. Mendalami pelbagai kemahiran. Sekarang ada pelbagai kemahiran, pelbagai aplikasi, pelbagai teknologi yang dapat kamu dalami. Malah sejak usia persekolahan lagi. Banyak membaca bahan-bahan yang berguna. Membaca ni tak boleh lari lah. Okay? The more you read, higher lah the chances of you becoming successful. It's not very difficult unless you have some personal talent and extreme personality. If not, it's going to be difficult. Yang tak begitu banyak membaca, sekurang-kurangnya mesti banyak menonton video-video yang baik dalam YouTube. Menonton video YouTube saja yang penuh, yang syarat dengan ilmu itu dapat mengubah kehidupan kamu, mengubah pemikiran kamu. Banyak perkara yang kamu dapat belajar sendiri. Saya belajar sendiri daripada menonton video YouTube, membaca buku, saya belajar self-taught lah, kita belajar sendiri. Tak ada orang nak ajar kita because we are kind of ahead of others. Okay? So nobody was there to advise. Okay? People can only say negative things. People will say it will not work, Malaysia is not ready, or all kind of things lah. Okay? Hari ini saya mengajar dari bilik saya. Saya mengajar seluruh Malaysia dari bilik saya. Tapi orang dulu kata, ini semua tidak possible. Okay? Kerana mereka, mungkin mereka sayang kita lah. Okay? Dia negatif kerana dia sayangkan kita. Mereka tak mau kita ni terlibat dalam masalah. Okey, menguasai pelbagai bahasa penting. Lagi banyak bahasa kamu kuasai, lagi bagus. Satu bahasa tu kamu boleh kata macam satu benua tau. Kalau kamu kuasai bahasa Sepanyol, you can operate anywhere in South America. Most of the places in South America, bahasa Sepanyol ataupun bahasa Portugis. Okey.
one people normally say one language is one equivalent to one country, but you can say it's equivalent to one benua also. Okay, benua, satu benua. Banyak negara yang kamu menggunakan bahasa yang sama. Menjaga penampilan diri, jangan hobi, style rambut kena jaga, pakaian kena jaga, gaya kena jaga, cara kamu berjalan. Ini semua penting apabila kamu menghadiri temu duga, kerjaya. Kena cepat, buat apapun kena cepat, jalan kena pantas, tegak. Okay, tengok orang, tengok mata dia senyum. Senyum serius, no, betul-betul senyum. Bukan senyum yang dibuat-buat. Betul-betul senyum, really, genuinely you care for people. Ini semua sangat penting kerana ini semua memberikan impak kepada orang di sebelah sana. Kerana orang di sebelah sana lah yang buat keputusan sama ada kita diambil untuk bekerja, sama ada kita akan diberi beasiswa atau sebagainya. Orang di sebalik sana yang buat keputusan, bukan kita. Okey, kepentingan kerjaya dalam kehidupan mudah. Satu, menjamin masa depan seseorang dan keluarga. Kita semua ada future. Tak boleh lari daripada masa depan. Jadi kita ada peluang. Sehingga esok kita tidak dapat mengubah. Sudah berlalu, the past is gone. We cannot change, nobody can. Present, we have the present to shape our future. Future is in your hand. Okay, it's exactly in your hand, 100%. It depends on you, how you want to act and react to what happened in your life. Menjamin pendapatan yang berterusan, juga tabungan untuk hari tua. Jangan lupa satu hari nanti kamu akan jadi tua. Semakin tua pendapatan kurang, tapi belanja akan meningkat, terutamanya belanja perubatan dan sebagainya. Jadi kena ada tabungan. You have to plan your life lah. If you don't plan, you become a very miserable life. Many people are leading miserable lives. You have seen, right? Maybe some of your uncles or aunties, they never plan their life. So please don't do that. We can learn from other people's mistakes. Dan memperoleh status dalam masyarakat atau image diri yang positif. Kita dapat status lah. Kalau kamu seorang profesional, doktor, peguam, jurutera, accountant, arkitek, pilot, apa jua tugas yang kamu buat itu akan memberikan image diri yang baik. Dan image diri yang baik itu penting untuk kita berasa seronok dengan diri kita sendiri. Kalau tidak, keyakinan diri kita kurang. Kita tak mau engage dengan orang lain. Kita tak nak bekerjasama dengan orang lain sebab kita sendiri ada pandangan yang rendah diri. Semua ini boleh diatasi jika kamu berjaya dalam akademik. Berupaya memberikan sumbangan kepada masyarakat. Memang mesti you kena capai dulu tahap yang tinggi, barulah boleh beri sumbangan kepada masyarakat. Tengok salah seorang bekas pelajar saya, dia seorang doktor di Seri Muda Shah Alam. Seri Muda banjir, termasuk klinik dia hancur. Okay? Tapi dia buka klinik percuma kan, untuk mangsa-mangsa banjir. Because she is a doctor, she is able to contribute. If you're not somebody, how are you going to contribute? Zero contribution. Kamu akan jadi, you will be part of the problem. You won't be part of the solution. We study, we learn, we go to school, we go to university so that we be part of the solution. We will never be the problem and we will never be part of the problem. Okay? Jadi topik ini sangat-sangat penting. Bagaimana dalam peperiksaan akan ditanya. Tengok. Ini. CEO Google. Kenal kan CEO Google? What kind of a career he has, imagine. Sundar Pichai is the CEO, Chief Executive Officer of Alphabet Incorporated. Alphabet ni adalah parent company lah, syarikat induk bagi Google, YouTube dan banyak lagi syarikat mereka. Okay, he is the CEO of Alphabet and Google. Okay, apa yang beliau katakan? Ini ramalan, Ini ramalan. Soalan ini ada kemungkinan untuk keluar. Tengok soalan ni. Pada era digital ini, minat dan cita-cita menjadi faktor utama pemilihan kerjaya dalam kalangan anak muda. Pengalaman kami di Google ialah hanya mereka yang benar-benar mempunyai kecenderungan dalam bidang teknologi dapat berupaya menempa nama di sini. Sundar Pichai, Ketua Pegawai Eksekutif Google. Okay, soalan biasanya dibagi macam ni. Berdasarkan petikan di atas, uraikan sebab-sebab seseorang memilih sesuatu kerjaya dalam kehidupan mereka. Okey, ini adalah soalan karangan SPM bahagian B. Ini bahagian B. Bahagian B kena fikir sendiri. Bahagian A, idea sudah diberi.
Bahagian A, baca soalan. Every corner of the question paper clearly, answers isi sudah pun diberi. Ya, bahagian A. Tapi yang ini bahagian B. Bahagian B, dia kata apa? Faktor. Sebab-sebab. Faktor-faktor maknanya sama dengan sebab-sebab ataupun punca-punca ataupun mengapa seseorang memilih sesuatu kerjaya dalam kehidupan mereka. Kita nak tulis mengapa. Mengapa orang pilih nak jadi doktor? Mengapa orang pilih nak jadi penulis? Mengapa orang pilih nak jadi marine engineer? Okey, engineer jurutera marine yang bekerja di laut. Okey, berbulan-bulan dia berada di laut, tak boleh jumpa family pun. Kenapa dia pilih? Jadi kita nak cari sebab-sebab dan jawapan untuk soalan ini ada dalam buku teks. Buku teks sudah pun memberikan jawapan. Sebab-sebab seseorang memilih sesuatu kerjaya, kerja ataupun profession. Sudah ada. Jadi apa yang diharapkan oleh lembaga peperiksaan ialah kamu huraikan isi-isi. Jadi soalan ini isi ialah sebab-sebab seseorang memilih sesuatu kerjaya. Saya gabungkanlah. Di sini ada banyak isi. Saya gabungkan pada 4 perenggan. Kamu nak tulis 3 perenggan pun cukup. Okey, minat, cita-cita, latar belakang akademik saya masukkan sekali. Pengaruh sokongan keluarga ekonomi semasa 1 perenggan. Suasana pekerjaan pembangunan kerjaya 1 perenggan. Kepuasan kerjaya, kepuasan kerja, personaliti diri 1 perenggan. Okey, kerana karangan ini tentang sebab-sebab, dalam pengenalan kamu boleh tulis kepentingan kerjaya dalam kehidupan. Okey, mengapa kerjaya ini penting? Macam saya kata tadi, menjamin masa depan, pendapatan yang berterusan dan sebagainya. Dan dalam penutup, kamu boleh tulis langkah-langkah. Rumuskan dululah. Sebelum masa tulis penutup, ayat 1, ayat 2, kena rumuskan isi-isi yang telah pun dibincangkan. Lepas tu kamu boleh bagi cadangan langkah-langkah untuk mencapai kerjaya impian, langkah-langkah yang perlu diambil oleh individu pelajar itu sendiri, remaja itu sendiri, ataupun langkah-langkah yang dapat diambil ataupun yang disumbangkan oleh ibu bapa dan juga pihak sekolah bagi membolehkan generasi muda mencapai kerjaya impian mereka. So ini salah satu ramalan yang amat penting bagi BMSPM. Jadi macam inilah daripada buku teks, pelbagai soalan akan dicipta. Tapi asasnya ada dalam buku teks. Kamu ambil masa belik-belik tengok buku teks itu dan terus buatkan persediaan anda. Okey. Kita sekarang saya mengajar hanya melalui online. Saya mengajar hanya melalui online. Kamu berminat nak sertai kelas mingguan saya melalui Zoom. WhatsApp saya 019-6626-057. Okay. Everyone take care and study hard. Okay. Do the right thing. Every day you must keep doing the right thing.